Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nabila Nur Fatira binti Harapan, nombor matrik D2019108674. Nama penyelia Encik M. Salib P. Saleh. Tajuk pembentangan tesis saya hari ini iaitu mendokumentasikan adat istiadat perkahwinan masyarakat Iranun di Kota Belud, Sabah. Pengenalan. Iranun merupakan salah satu kaum yang dikategorikan sebagai penduduk Bumi Putra Sabah. Suku kaum ini merupakan kaum minoriti di Sabah yang kini memerlukan publicity yang meluas agar diketahui masyarakat lain. Kajian ini dilakukan untuk memaparkan keunikan dan kelainan adat yang melibatkan adat istiadat dalam perkahwinan yang dimiliki oleh masyarakat ini. Kajian ini turut menjadi wadah buat tatapan masyarakat Iranun. Hasil kajian ini juga akan memberi pengetahuan kepada generasi muda meneruskan budaya dan warisan. Bagi permasalahan kajian pula, kajian ini dilaksanakan atas faktor dan pemahaman agama Islam terhadap adat istiadat perkahwinan masyarakat Iranun. Pengkaji juga fokus kepada analisis adat perkahwinan Iranun. Terdapat dua bentuk perkahwinan iaitu berasaskan syariat Islam dan adat istiadat masyarakat Iranun. Pengkaji juga menjalankan kajian ini sebagai dorongan meningkatkan penyelidik dari kalangan masyarakat sendiri. Seterusnya, kekurangan penyelidik dalam masyarakat ini akan membantutkan usaha memperkenalkan adat warisan masyarakat Iran kepada masyarakat luar. Seterusnya, objektif kajian terdapat 3 objektif. Pertama, mendokumentasikan tentang adat istiadat perkahwinan suku kaum Iranun. Kedua, mengenal pasti beberapa cadangan bagaimana unsur-unsur adat istiadat khususnya dalam istiadat perkahwinan mampu disejajarkan dengan nilai Islam dan seterusnya menjadi panduan kepada masyarakat. Ketiga, menganalisis sejauh mana pengaruh adat istiadat perkahwinan masyarakat Iranun yang bercanggah dengan agama Islam. Seterusnya, persoalan kajian terdapat 3 persoalan. Pertama, bagaimanakah adat perkahwinan suku kaum Iranun di Kota Belud? Kedua, apakah adat perkahwinan suku kaum Iranun masih kekal sehingga kini dalam perkahwinan? Ketiga, apakah adat istiadat masyarakat Iranun yang masih bercanggah dengan agama Islam? Seterusnya, metodologi kajian. Yang pertama, reka bentuk kajian. Yang kedua, proses pengumpulan data. Yang ketiga, temubuan. Yang keempat, penganalisis data secara kualitatif. Yang kelima, mencatat dan merakam. Yang keenam, kaedah perpustakaan. Dapatan kajian. Yang pertama, selayang pandang. Okey, selayang pandang merupakan majlis perkahwinan yang diadakan secara besar-besaran. Yang kedua, pemilihan bulan yang baik iaitu bulan Rabiul Akhir, Syaban, Zulhijjah, Zulkaidah untuk mengadakan majlis perkahwinan. Yang ketiga, penghantaran betang. Betang bermaksud duit hantaran bagi suku kaum masyarakat Iranun. Contohnya kerbau, wang dan beras. Seterusnya, pihak lelaki sediakan uluan damak iaitu yang bermaksud hantaran dan uluan damak ini juga perlu seseorang sebagai ketua rombongan untuk mengiringi pihak pengantin lelaki. Seterusnya, tembakan udara akan dilepaskan. Tujuan tembakan ini dilepaskan menandakan ketibaan pengantin lelaki ke rumah pengantin perempuan. Seterusnya, wajib adakan singkap sah tabir. Singkap sah tabir bermaksud langsir dan dalam adat ini pihak lelaki perlu membayar RM20 kepada penjaga tabir. Singkap sah tabir. Seterusnya, pengantin lelaki juga akan menyentuh dahi pengantin perempuan dengan ibu jari sebanyak 3 kali. Seterusnya, adat merisik, pihak lelaki akan menghantar wakil untuk menyampaikan hasrat, di mana ada wakil daripada pihak lelaki yang akan menjadi ketua dan mereka akan menggunakan bahasa puitis, berpantun dan ayat yang berbunga-bunga. Seterusnya, adat bertunang. Kalau dalam masyarakat Iranun yang bermaksud pagitsa idza. Di sini, tetapan satu tarikh daripada dua pihak iaitu pihak lelaki dan perempuan untuk mengadakan majlis kalilang yang bermaksud majlis keramaian. Seterusnya, adat pilang kadan.
adat pilang kadat ini bermaksud pihak perempuan, sekiranya pihak perempuan memiliki kakak, maksudnya pihak lelaki perlu memberikan hadiah kepada iparnya. Contohnya sepersalinan pakaian, cincin. Ianya juga dipanggil langkah bendul. Seterusnya putus pertunangan yang bermaksud miaka langgar saadat. Seterusnya pula hari mengundang, di mana masyarakat Iranun mereka memanggil hari mengundang ini iaitu pangilai, di mana pengantin lelaki mereka akan menetap di rumah pengantin perempuan selama 3 atau 5 hari. Selepas itu pula, pihak lelaki mereka akan bersedia untuk mengadakan majlis pangilai, itu proses pencarian, maafkan saya bukan penceraian, pencarian, dan mereka akan mengadakan pula majlis di rumah pihak lelaki. Dalam majlis ini juga akan ada kulintangan. Kulintangan ini bermaksud adat permainan tradisional, tarian, di mana suku kaum masyarakat Iranian ini mereka akan adakan tarian. Okey, dapatan kajian seterusnya. Yang pertama, majlis perkahwinan dilakukan besar-besaran dan wujud gejala pembaziran. Contohnya sifat riak dan takabur. Yang ini juga merupakan salah satu adat istiadat khususnya dalam masyarakat Iranun yang sejajar dengan nilai Islam. Yang kedua, upacara persandingan meraih pengantin bertentang dengan Islam. Maka upacara itu salah di sisi agama. Yang ketiga, memulakan dengan niat yang betul dan memakai pakaian sopan. Maksudnya, masyarakat Iranun dia sama sahaja dengan syariat yang Islam. Seterusnya, adat merenjis dan menepung tawar dilihat sebagai penyeri majlis di mana kita akan menjemput para tetamu untuk merenjis sebagai tanda hormat. Yang kelima pula, tujuan mengusir jin dan supaya berkat adalah syirik dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam pula, hanya Allah yang layak untuk meminta pertolongan. Seterusnya, dapatan kajian yang ketiga itu menganalisis sejauh mana pengaruh adat istiadat perkahwinan masyarakat Iranun yang bercanggah dengan agama Islam. Okey, untuk masyarakat Iranun pula, adat istiadat terdiri daripada selayang pandang, merisik, bertunang, hari mengundang. Untuk pengetahuan semua, adat istiadat masyarakat Iranun bercanggah dengan agama Islam kerana dalam adat istiadat masyarakat Iranun mereka juga menggunakan adat merisik dan sama seperti agama Islam. Okay, untuk pengetahuan semua, merisik juga merupakan sebahagian daripada proses khitbah di mana dalam masyarakat Iranun sama juga dalam masyarakat Islam mereka menggunakan adat merisik ini sebagai menyiasat gadis, sama ada gadis itu sudah berpunya ataupun tidak berpunya. Jadi proses seterusnya iaitu pemberian cincin sebagai tanda ikatan pertunangan. Makanya di sini dari sudut Islam tidak wajar, tapi bagi masyarakat Iranun sekiranya berlaku putus pertunangan maka perkahwinan juga dibatalkan dan hantaran akan hangus. Dan seterusnya juga pihak lelaki sediakan betang atau wang hantaran kepada pihak perempuan. Dalam syariat Islam pula pemberian hantaran hukumnya harus. Maka di sini dalam masyarakat Iranun wajib mengikut adat dan dalam masyarakat Islam pula mas kahwin atau lebih dikenali mahar. Dan ini merupakan bukti kajian bagi gambar yang pertama iaitu gambar kulintangan, iaitu alat permainan yang dimainkan ketika majlis keramaian dalam suku kaum masyarakat Iranun, dan di bawah gambar itu juga merupakan pelamin yang wajib digunakan dan sebelahnya pula adalah pakaian tradisional masyarakat suku kaum Iranun, dan gambar yang anda lihat iaitu usunan, maksudnya kereta yang mana pihak lelaki wajib menaiki usunan ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.